Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita pada hari ini menyentuh bidang tamadun Islam. Tajuknya adalah Kerajaan Bani Uthmaniyah. Kerajaan yang sangat panjang hayatnya. Jadi kita akan tengok satu demi satu. Jadi sebelum kita pergi lebih detail, murid boleh rujuk buku teks muka surat 164 hingga 171 yang mana standard pembelajaran yang mesti diperolehi oleh pelajar adalah 5.14.1 menyatakan sejarah kerajaan Bani Uthmaniyah dan 5.14.2 menjelaskan khalifah-khalifah yang terkenal semasa pemerintahan kerajaan Bani Uthmaniyah. Jadi pastikan hari ini kamu dapat dua, iaitu sejarah ringkas kerajaan Bani Uthmaniyah dan juga siapakah khalifah yang terkenal semasa pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Okey, kita tengok kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah merupakan satu kerajaan Islam yang sangat panjang riwayatnya. Ya, jadi kita tengok hari ini iaitu nama asal kerajaan sempena nama pengasas kerajaan tersebut iaitu Osman bin Utegul. Dia merupakan pengasas kerajaan Uthmaniyah dan merupakan sultan yang pertama bagi kerajaan tersebut. Tempoh pemerintahan yang sangat panjang bermula pada tahun 1299 sehingga 1924 Masihi. Ini bermaksud tempoh pemerintahan kerajaan Uthmaniyah selama 625 tahun. 625 tahun. Bilangan pemerintah kerajaan ini 37 orang. Dan kawasan pemerintahan yang sangat luas meliputi sebahagian besar benua Asia, benua Eropah dan juga benua Afrika. Okey, pemerintahan yang terakhir adalah Sultan Abdul Majid II dan pemerintah yang paling terkenal daripada 37 orang itu ada 4 orang sultan yang betul-betul terkenal untuk kerajaan Uthmaniyah ini, iaitu yang pertama Sultan Osman bin Utegul iaitu pengasas kepada kerajaan ini, Sultan Murad I, Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Jadi empat-empat khalifah ini, empat-empat sultan ini merupakan pemerintah yang sangat terkenal dalam membangunkan sejarah kerajaan Uthmaniyah di mata dunia. Okey. Pusat pemerintahan untuk kerajaan Uthmaniyah ini dia terbahagi kepada 4. Dalam tempoh 625 tahun, pusat pemerintahan dia dibahagikan kepada 4, iaitu yang pertama pusat pentadbirannya dekat Sogut waktu penubuhannya iaitu 1259 hingga 1355 Masihi. Kemudian beralih ke Bursa pada tahun 1355 hingga 1363 Masihi. Kemudian Edirne pada tahun 1363 sehingga 1453 dan kemudian beralih ke satu kota besar iaitu Istanbul atau nama lamanya dikenali sebagai Konstantinopel iaitu pada tahun 1453 sehingga 1924. Okey, jadi bila kita tengok dia punya pusat pentadbiran dengan berapa lama tempohnya, jadi kita boleh membayangkan sejarah kerajaan Uthmaniyah ini sangat banyak dia punya suka duka untuk membangunkan sebuah kerajaan dan juga bertahan sehingga 625 tahun. Okey. Kesultanan Turki Uthmaniyah merupakan antara empayar yang terhebat dalam sejarah dunia dan juga digeruni pada abad yang ke-15 hingga 17 Masihi. Okey, kita tengok ya, empayar Turki Uthmaniyah dia dapat menguasai lautan Mediterranean, Afrika Utara, rantau Balkan, Anatolia, Krimi, Syam dan juga Hijaz. Tengok, empayar Turki Uthmaniyah juga ditubuhkan oleh Uthman bin Utegul pada tahun 1259 di wilayah Anatolia, asalnya daripada wilayah Anatolia. Kemudian
Osman ni dia asalnya daripada susu galur Empayar Turki Seljuk dan juga Kesultanan Rom Seljuk. Dulu memang ada satu kisah lah waktu awal-awal dulu. Kemudian Empayar Turki Seljuk tu telah berpecah. Ya, Rom Seljuk juga telah berpecah menjadi negeri-negeri kecil yang dipanggil Belik. Belik tu dalam bahasa Turki. Okey, Ustazah paparkan juga peta-peta yang boleh membantu kita, iaitu yang sebelah kiri Ustazah bagi peta dunia. Itu adalah benua-benua yang ada di dunia. Ada 7 benua kan? Okey, jadi maknanya kerajaan Turki Osmaniyah ini dia meliputi rantau Asia, Eropah dan juga Afrika yang dekat tengah-tengah itu. Okey. Dan di tengah itu adalah peta Turki. Ini adalah kawasan wilayah Turki sahaja ataupun ialah negara Turki. Ya, kita dapati okey di mana tempat letaknya Istanbul. Istanbul dekat ujung, dekat dengan negara Greece, warna hijau tu. Yang atasnya Bulgaria. Dan di sebelah kanan sekali adalah peta rantau Balkan. Ya, rantau Balkan. Bila kata rantau Balkan, dia adalah beberapa negara yang di bawah satu kelompok. Ya, di bawah satu kelompok. Jadi kita akan dapati kenapa saya paparkan peta-peta ini, sebab dia ada kaitan dengan kemegahan dan juga kecemerlangan kerajaan Turki Osmaniyah. Okey. Ini adalah peta Empayar Turki Osmaniyah, iaitu ini pun diambil pada tahun 1300 sehingga 1688. Ini antara kawasan-kawasan yang telah ditakluki oleh Osmaniyah. Okey, mana dia yang pada asalnya kemudian berkembang dan sebagainya. Okey, ini sebenarnya peta ini membantu kita memahamkan maknanya betapa luasnya kekuasaan Empayar Osmaniyah. Okey. Pula Empayar Osmaniyah pada tahun 1580 yang berwarna kuning. Ini kawasan-kawasan jajahan dia. Maknanya banyaknya dekat kawasan dah banyak dekat kawasan Eropah. Okey. Okey. Tadi kita ada sentuh tokoh-tokoh yang terkenal waktu pemerintahan Turki Osmaniyah. Okey, dalam buku teks dipaparkan kepada kita, diberikan kepada kita 4 orang tokoh. Kita tengok mula-mula. Yang pertama sekali adalah pengasas kepada kerajaan Osmaniyah, iaitu Osman bin Utugul. Sebutan Turki tu. Okey, tarikh lahir, dia lahir pada tahun 656 Hijrah bersamaan dengan 1258 Masihi, dan tarikh dia mangkat pada 726 Hijrah bersamaan dengan 1326. Ini bermaksud umur dia hidup selama tempoh 58 tahun. Dia memerintah selama 27 tahun. Bila kita tengok logik akal, 27 tahun memerintah sebuah kerajaan yang sangat besar, maknanya banyak pembaharuan-pembaharuan yang boleh dia lakukan. Okey, jawatan dia merupakan pemerintah pertama kerajaan Osmaniyah. Dan apa sumbangan dia? Sumbangan dia adalah jasa dia dalam membangunkan kerajaan Osmaniyah, iaitu yang pertama, dia menyatukan wilayah Anatolia, iaitu wilayah tempat kelahiran dia selepas ditinggalkan oleh Byzantine. Kita sedia maklumkan Byzantine ni adalah satu empayar Rom yang sangat kuat, yang sangat kuat pada masa dulu. Kemudian dia juga mengisytiharkan kemerdekaan kepada Anatolia lepas dia bebas daripada cengkaman Rom Seljuk. Kemudian dia juga merupakan pengasas kerajaan Osmaniyah. Okey, kita tengok yang kedua, sultan yang kedua yang terkenal, dia bukan sultan yang kedua, dia adalah khalifah ataupun sultan yang kedua terkenal sewaktu pemerintahan Osmaniyah, iaitu Murad I
bin Urkhan. Ya, Murad I bin Urkhan. Kadang-kadang dalam kita tengok senarai-senarai sultan dia ada Murad I, ada Murad II, ya ada Muhammad I, Muhammad II. Sebab kadang-kadang diorang punya pemerintahan tu nama sama. Jadi untuk lebih mengenali, jadi letak 1, 2 dan sebagainya. Okey. Yang kedua adalah Murad I bin Urkhan yang lahir pada 726 Hijrah bersamaan dengan 1325 Masihi, mangkat 791 Hijrah ataupun bersamaan dengan 1388 Masihi. Tempoh pemerintahan 30 tahun. 30 tahun. Dan dia ini merupakan khalifah ataupun sultan yang ketiga kerajaan Uthmaniyah. Maknanya dia apabila negara sudah membangun, empire sudah kuat, jadi dia telah mengembangkan lagi. Apa sumbangan dia yang terbesar dalam sejarah Islam? Iaitu yang pertama, dia membentuk pasukan Janissary. Okey, nanti kita tengok dekat bawah apa tu Janissary. Kemudian memodernkan angkatan tentera laut dan menjadikan Edirne sebagai ibu negara. Edirne ni dia dekat dengan negara Bulgaria. Nanti kita tengok ya peta yang Ustazah paparkan kat situ. Okey, kita tengok apa tu Janissary. Janissary dia sebenarnya adalah perkataan Turki Uthmaniyah. Maksud dia adalah tentera baru. Dia tu terdiri daripada unit-unit infanteri yang membentuk pasukan pengawal peribadi bagi keluarga dan juga Sultan Uthmaniyah. Pasukan ini dibentuk oleh Sultan Murad I pada tahun 1383 yang terdiri daripada kanak-kanak lelaki Kristian yang dilevi melalui sistem desirma daripada negara jajahan takluk Empayar Uthmaniyah pada kurun yang ke-14. Okey, maksud dia bila mereka berperang, jadi negara-negara yang kalah, kanak-kanak itu diambil, kanak-kanak daripada negeri-negeri jajahan yang kalah itu, diambil kanak-kanak itu di bawah pentadbiran kerajaan Uthmaniyah, maka kanak-kanak ini dilatih. Ya, dia adalah beragama Kristian. Jadi kanak-kanak ini dilatih dalam bidang ketenteraan. Itu yang dipanggil sebagai Janissary. Okey, kemudian Janissary dibubarkan oleh Sultan Mahmud II pada 1826 kurang kemalangan penuh bermakna di mana lebih 6,000 orang telah dihukum mati. Makna ada sejarah kenapa Janissary itu dimansuhkan. Maknanya waktu kegemilangan ini jabatan ketenteraan maknanya memang sangat hebatlah. Jadi memang kita sedia maklum kalau mana-mana negara itu dia kuat, bermaksud sistem ketenteraannya juga hebat. Okey, jadi kita tengok. Ini yang dia pindahkan tu, Edirne ni ke pusat pentadbiran di sini. Okey, daripada Bursa pergi ke sini. Waktu pemerintahan Sultan Murad I. Maknanya dia di atas Istanbul, dia berhampiran, memang dah masuk kawasan Bulgaria. Warna oranye tu dah kawasan Bulgaria. Bulgaria tu dah negara luar, dia dah rantau Balkan. Okey, itu juga taklukan Uthmaniyah. Okey, seterusnya ini merupakan seorang tokoh yang sangat hebat yang bila disebut sahaja nama dia semua orang memang maklum. Okey, sebenarnya berkenaan dengan penaklukan kota Konstantinopel, Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah Abdullah bin Bashar al-Khasami daripada ayahnya meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish dhalikal jaish. Riwayat Ahmad, maksud dia sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan dibuka. Sebaik-baik kota ialah ketuanya dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Nak katanya bila Rasulullah dia sebut, Rasulullah dia kan dia seorang Nabi. Apa yang baginda cakap itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala.
Jadi Rasulullah dia memang pernah bercakap, pernah bersabda dengan sahabat-sahabat, dia kata Konstantinopel adalah satu kawasan di bawah kekuasaan tentera Rom yang sangat kuat. Memang tidak ada tandingannya ketenteraan pada waktu itu. Kalau sebut sahaja tentera Rom, orang memang tahu dia memang sangat kuat. Jadi Rasulullah bersabda berkenaan dengan Konstantinopel akan jatuh. Tapi dikata jatuh ke tangan orang Islam. Tapi Rasulullah sebut pada waktu itu ketua yang paling bagus adalah ketuanya adalah yang paling bagus. Tenteranya juga yang paling bagus. Jadi sahabat-sahabat ni bila dengar Rasulullah sebut, jadi ramai berlumba-lumba bila dapat peluang pergi berperang, mereka dah cuba untuk menawan kawasan Konstantinopel, jadi tak berjaya. Termasuklah Saidina Umar waktu pemerintahan dia. Dia dah nak pergi dah ke sana, tapi di tengah jalan dia tak dapat nak tembusi kawasan sana lah. Jadi dia balik. Termasuk juga dengan seorang sahabat ada meninggal dekat kawasan Turki sebab dia nak menyahut seruan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi nama tokoh ini, nama sultan ini adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini gambar dia. Dan yang paling hebatnya, dia berjaya menawan Konstantinopel dalam tempoh 3 hari 3 malam sahaja. Tapi perancangan punya lama. Tapi waktu dia dapat, banyak kali juga dia kalah. Tetapi bila satu tempoh tu dia cuba juga 3 hari 3 malam sahaja dan dia menggunakan tenaga yang sepenuhnya untuk menjatuhkan kota Rom ini. Okey, jadi pelajar-pelajar bolehlah kalau ada kesempatan cubalah cari movie tajuk dia Fatih 1453, durasi dia lebih kurang dalam 2 jam lebih. Boleh tengoklah cara peperangan dia kat situ. Okey, inilah rupa dia. Jadi kalau kita tengok kan, besarnya serban dia, sebab tu Ustazah bagi soalan. Kenapa serban yang dipakai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih lebih besar daripada mukanya? Pelajar, siapa-siapa yang dapat jawab, kamu boleh message Ustazah, bagikan jawapan yang sebenarnya. Bukan dia saja. Semua khalifah-khalifah kerajaan ini memang dia memang memakai serban yang sangat besar daripada muka mereka. Sebab apa? Fikirlah. Okey, jadi kita Sultan Muhammad Al-Fatih. Nama penuh dia adalah Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Bapa dia Murad II. Okey, jadi tarikh lahir dia 833 Masihi bersamaan 1429, tarikh mangkat 886 Hijrah iaitu bersamaan 1481, tempoh pemerintahan 31 tahun. Lama. Jawatan dia adalah khalifah yang ketujuh kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan yang ketujuh, pemerintah ketujuh kerajaan Uthmaniyah. Sumbangan dia pertama membuka kota Konstantinopel. Konstantinopel ini adalah Istanbul. Nama sekarang Istanbul, nama lama tu adalah Konstantinopel, iaitu di bawah taklukan Byzantium, iaitu kerajaan Rom, ya, kerajaan Rom. Dulu nama dia adalah Konstantinopel. Apabila dia dapat jajah Konstantinopel, dia tukar nama kepada Istanbul. Okey, dia dapat buka kota Konstantinopel iaitu pada tahun 1453 Masihi. Kemudian dia menyatukan empayar di utara Balkan. Sebab apa? Dia nak mengelakkan serangan daripada negara Hungary. Okey, rantau Balkan yang Ustazah ada tunjukkan dalam peta tadi. Okey, kemudian apabila dia dapat menjatuhkan Konstantinopel ke tangan orang Islam, jadi dia telah mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid. Cerita pasal Hagia Sophia ini sejarah dia sangat panjang. Ya, sangat panjang. Hagia Sophia ni adalah satu bangunan yang memang sangat unik, dibina memang daripada zaman tentera Rom lagi. Dulu pernah dijadikan gereja. Kemudian apabila Sultan Muhammad Al-Fatih dapat tawan, jadi dia telah jadikan sebagai masjid.
Kemudian apabila kerajaan Islam Osmaniyah jatuh, orang Kristian ambil, kemudian mereka jadikan muzium. Kemudian sekarang ini dah dikembalikan menjadi masjid semula. Baru juga tahun lepas. Tahun lepas dia punya presiden iaitu Erdogan, dia telah isytiharkan Hagia Sophia sebagai masjid. Nanti Ustazah akan tunjukkan pada kamu gambar-gambar di dalam Hagia Sophia. Kemudian apa sumbangan Muhammad Al-Fatih lagi? Dia membina kompleks membeli belah yang dikenali sebagai Al-Fatih. Okey, gambar yang ada dekat tepi ini adalah solat Jumaat yang pernah diimamkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dengan lautan jemaah. Jemaah-jemaah dia ni adalah tentera dia. Sebab itulah Rasulullah sebut, Sultan yang paling bagus, tentera yang paling baguslah yang dapat menawan Konstantinopel. Tengok betapa ramainya orang solat Jumaat. Okey. Seterusnya kita tengok Sultan yang keempat. Sultan yang keempat terkenal daripada 37 orang, iaitu Sultan Muhammad Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I, lahir pada tahun 900 Masihi bersamaan 1494 900 Hijrah, maaf ya, bersamaan 1494 Masihi. Tarikh mangkat 974 Hijrah bersamaan dengan 1566 Masihi. Kemudian tempoh pemerintahan dia lagi panjang, 48 tahun. Jawatan dia adalah dia pemerintah yang ke-10 kerajaan Osmaniyah. Okey, sumbangan dia pula apa? Dia ni bila dah makin lama, dah makin hebat kerajaan itu, empire tu, jadi dia mengembangkan lagi. Iaitu dia telah membuka Belgrade, nama negara kan. Kemudian dia dah buka Algeria dan juga Tunisia. Kemudian dia menyusun undang-undang yang dikenali sebagai Qanun Nami, dan dia juga mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Perancis, iaitu satu kuasa yang sangat besar pada waktu itu. Okey, kita tengok ya. Yang ni Ustazah ambil gambar. Ni Belgrade, kemudian Algeria, lepas tu Tunisia. Okey, Algeria dengan Tunisia dekat benua Afrika. Yang Belgrade ni dekat Eropah. Ya, dekat Eropah. Tetapi dia di atas rantau Balkan. Okey, yang ni sekadar kongsi pemandangan. Jom kita cuci mata sekitar. Okey, ni Selat Bosphorus, yang mana ini antara tempat yang menjadi daya tarikan dekat Istanbul, dan ini juga antara kawasan yang ditakluk oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, sebahagian daripada dia. Okey, jadi uniknya dekat kawasan Selat Bosphorus ini memang kita nampak sangat jelas, iaitu bertentangan. Kalau belah sana bangunan gaya-gaya Eropah, semua gaya-gaya moden. Tapi apabila kita pandang sebelah sini pula, setentang dengan dia, kita akan dapati itu banyak bangunan-bangunan yang bercirikan Islam. Banyak masjid. Okey. Kalau belah sana tak ada masjid. Memang tak ada nampak masjid. Bangunan-bangunan yang moden. Memang sangat unik. Sebab itulah ramai pembesar-pembesar, dia kalau ada peluang dia memang nak tawan Turki, sebab dia adalah satu negara yang sangat unik. Okey. Ini adalah pemandangan dekat Hagia Sophia. Okey, tu pemandangan dari depan, yang gambar sebelah kiri tu. Alhamdulillah lah Ustazah dah berkesempatan pergi dekat sini dah, alhamdulillah dah 2 kali. Kemudian ini di dalam Hagia Sophia. Ustazah masuk Hagia Sophia tu sekali sajalah. Okey, jadi kan Ustazah paparkan dekat kamu tengok gambar ya. Kamu jangan heran sebab dekat dalam Hagia Sophia kita tahu sejarah dia sangat panjang. Dia pernah jadi gereja, dia pernah jadi masjid, dia pernah jadi muzium. Okey, sebab itu Sultan Muhammad Al-Fatih apabila dia dah dapat tawan Hagia Sophia,
ya, Istanbul dah jadi kawasan jajahan Islam. Jadi Hagia Sophia dia dah wakafkan jadi masjid. Jadi dia tak buang gambar-gambar yang ada gambar-gambar dalam gereja tu, tidak. Dia sengaja nak menunjukkan kepada dunia bahawa Hagia Sophia ini penuh dengan sejarah. Okey. Jadi kita jangan hairanlah. Ada kalimah Allah, ada kalimah Nabi Muhammad, tapi ada dekat situ macam gambar-gambar, macam suasana dekat dalam gereja. Okey, itu sebelah sana pun gambar di dalam suasana di dalam Hagia Sophia. Okey, kemudian kongsi juga ini adalah bertentangan dengan Hagia Sophia, Blue Mosque ataupun Masjid Biru. Itu pemandangan daripada luar, kita tengok macam kusam saja kan. Tapi bila kita masuk dalam, subhanallah, cantiknya. Kenapa dia dikenali sebagai Masjid Biru? Sebab di dalam itu dibuat mozaik ataupun jubin memang berwarna biru, cantik, yang teramat cantik. Kenapa Masjid Biru ini didirikan? Sebab sewaktu pemerintahan dah kerajaan Islam dah jatuh, jadi Hagia Sophia dah dijadikan muzium sebagainya kan. Jadi nak menandingi kehebatan Hagia Sophia. Jadi pemerintah pada waktu itu dia mengimport jubin-jubin ataupun mozaik-mozaik yang berkualiti untuk menandingi bangunan Hagia Sophia. Memang dalamnya sangat cantik, tidak boleh dipertikaikan. Okey. Jadi kan bila tadi Ustazah dah cakap, bangunan di antara Hagia Sophia dengan Blue Mosque, dia adalah bangunan yang bertentangan. Jadi sama jam kita dengar azan yang Ustazah sempat rakam 2 tahun lepas. Ya, 2 tahun lepas seruan azan yang saling sahut menyahut di antara sebelah menyebelah. Itu Blue Mosque. Bertentangan dengan dia adalah ini Hagia Sophia. Pun ada lawangan azan. Dan uniknya dekat Istanbul dan juga negara Turki, banyak masjid. Banyak dijual masjid. Jadi kita tak hairan kalau kita tengok banyak sangat-sangat masjid. Jadi bila suara azan tu saling bersahut antara satu sama lain. Ini dekat dataran di depan. Ini memang tempat tumpuan pelancong lah. Ke depan tu Blue Mosque pada waktu malam. Kat kawasan sini pun dijadikan kawasan taman. Jadi orang boleh duduk bersantai sambil tu menghadap Blue Mosque. Kemudian pandang juga Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia ni sekarang ni dia dah jadi, sekarang dah jadi masjid. Itu pun baru bulan 11 ke bulan 10 tahun lepas. Jadi sebelum ini dia jadi muzium. Jadi bila dia jadi muzium, ada waktu-waktu boleh kita melawat. Pada waktu malam dia tutup lah. Okey, itu dia. Kemudian
Ini satu lagi, tadi kita ada sebutkan pusat pentadbiran dia dekat Bursa. Ini adalah Masjid Ulu Cami, iaitu masjid yang tertua di Bursa. Yang mana pusat pemerintahan dia daripada tahun 1355 hingga 1363, iaitu lebih kurang dalam 8 tahun sahaja. Tapi memang kalau kita pergi dekat Bursa, memang kita dapati penduduk dia sangat Islamik. Berbanding dengan Istanbul. Istanbul kan dia satu kota besar yang berhampiran dengan Eropah. Jadi banyak orang-orang daripada Eropah keluar masuk dan sebagainya kan. Jadi bila kita pergi dekat Bursa ni memang suasana yang tenang. Jadi orangnya juga sangat lemah lembut. Memang sangat berbeza kita dapati. Dia punya budaya, dia punya gaya hidup dan sebagainya. Okey, ni di dalam Masjid Ulu Cami. Di luar bangunan dia nampak begitu, tetapi di dalam ni memang sangat unik. Ini masjid yang tertua ya dekat Bursa, iaitu Masjid Ulu Cami. Cami itu dalam bahasa Turki maksud dia masjid ya, di pemandangan dia. Okey, itu saja untuk tajuk yang kita nak bincangkan hari ini, iaitu tahu sejarah ringkas kerajaan Uthmaniyah dan juga siapakah khalifah yang terkenal, khalifah ataupun sultan yang terkenal ketika pemerintahan Uthmaniyah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.